terbaru kalau kita tengok arwah daripada bapa rahmah kita iaitu Datuk Seri Salahuddin. Berminat dengan Perikatan Nasional. Sebenarnya dia ada aura Perikatan Nasional. Kalau orang tu sembang-sembang bila-bila tak ada apa juga. Tapi saya nak bagi tahu kat sini ialah sikit. Kira dulu masa budak-budak ni, masa muda-muda ni, umur 5, 6, 17 ni duk main ke Kuala Kedah ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Okey, apa khabar semua? Bertemu semula dalam program podcast Bicara PRN. Dan kali ini saya sampai di bumi Kedah. Tanah ataupun negeri yang saya kira paling panas dalam tempoh 14 hari kempen pilihan raya. Yang mana akan satu Malaysia tertumpu ke sini. Dengan pengaruh-pengaruh yang sedang berlaku. Dengan segala spekulasinya, dengan segala bual bicaranya, dengan mendadaknya nama Menteri Besarnya iaitu Datuk Seri Sanusi Mak Noor dan juga pelbagai lah yang menarik untuk kita bicarakan tentang situasi di Kedah. Tapi tentu sekali saya sekarang memilih untuk berada di Kubang Rotan, iaitu DUN N16 Kubang Rotan, yang mana di sini agak menarik sebenarnya kerana jika kita melihat kepada situasi yang berlaku dalam PRU 15 di Parlimen Kuala Kedah, yang mana menyaksikan Dr. Azman yang sebelum ini dalam PRU yang ke-14 menang bergaya dengan majoriti 13,000 lebih, tiba-tiba tumpas kepada Dr. Ahmad Fakhruddin dari PN dengan majoriti 28,061. Dan adakah ia akan memberi tempias ke DUN? Inilah DUN-nya. Antara DUN paling besar dalam Kuala Kedah, itu DUN Kubang Rotan, yang mempunyai sekitar lebih kurang 50,233 pengundi. Dan kali ini melibatkan dua calon yang juga hebat, sahabat baik sebenarnya, iaitu calon dari PH, iaitu penyandangnya iaitu YB Muhammad Asmirul Anwar Aris dari PH, yang juga mewakili amanah sebenarnya, dan juga ditentang oleh muka baru dalam DUN ini, iaitu Datuk Muhammad Saleh Saidin dari PN Bersatu. Dua-dua kawan baik sebenarnya, tapi dua-dua kalau boleh nak mengelak bertemu, tapi akhirnya bertemu juga dalam Kubang Rotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak panggil YB, dah habis YB dah. YB tak apa. Asmirul ya? Azmirul. Baik. Sebab sebenarnya saya pun tak sangka punya my senior. My senior Sekolah Menengah Teknik Alostar. Ya, kita Aztec Alostar. Dan juga geng budak baik. Kelas perdagangan. Okey. Kos yang sama pula tu. Okeylah, seperti apa yang saya buat dalam semua siri jelajah PRN, kita memberi konsep 5 soalan saja kepada semua calon. Cara adil. Kami tak berpihak pada mana-mana. Kami to be fair. Jadi maksudnya YB pun ataupun Tuan Asmirul juga perlu menjawab 5 soalan dalam masa tidak lebih 2 minit. Kalau lebih jam bunyi, kena berhenti walaupun tengah tergantung ayat tu. Okey. Kena bagi adil semua orang. Okey. Baik. Soalan yang pertama, tapi sebelum tu, perasaan sendiri bila terpilih semula untuk mewakili Parti Amanah dalam PRN kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara baik saya, Saudara Azrul daripada Media Prima dan menjemput saya pada pagi ini. Jadi saya ucap rasa berbesar hati kerana telah jemput kami. Walaupun DUN Kubang Rotan ni kecil saja, tapi pengundi ramai 51, hampir 51,000. Dan kita tahu bahawa dengan keadaan sekarang ni, seperti mana yang disebut oleh Saudara Azrul tadi, gelombang pada PRU yang ke-15 baru-baru ini ialah memang kemenangan besar oleh pihak Perikatan Nasional. Itu gelombang anak muda dan juga gelombang peralihan daripada pengundi daripada Muafakat Nasional kepada Perikatan Nasional. Betul. Itu strategi yang dikenal oleh Perikatan Nasional. Tapi oleh kerana gelombang itu saya rasa dah turun di atas, sebab kita tak sangka kan. Awal sangat ni nak komen ni, sebab kita belum soal lagi pasal gelombang ni. Kita nak minta untuk Tuan komen pasal perasaan dulu ni, terpilih semula. Saya kalau ucapkan tentang, kalau ada kata ucap terima kasih banyak kepada pimpinan parti, peringkat nasional dan juga Perdana Menteri Malaysia kena sign watikah itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua adalah saya punya Presiden Datuk Seri Muhammad Sabu dan juga pimpinan-pimpinan negeri yang memberi kepercayaan pada saya. Okey, itu kata penyandangnya, Asmirul Anwar Aris.
Nampak meyakinkan, nampak jelas. Tapi tak apa. Kita hari ini nak bersama pula dengan lawannya. Walaupun muka baru, tapi saya kira orang hebat juga yang kali ini akan bertanding di bawah tiket PN, iaitu calon dari PN, Datuk Muhammad Saleh Saidin. Dari Bersatu juga sebenarnya, tapi kali ini di bawah bendera Perikatan Nasional. Dan saya percaya tentu ada jawapan yang lebih kurang sama dan juga mungkin mampu menyanggah komen-komen ataupun respon daripada Asmirul yang juga seorang orang lama dalam bidang politik. Tak apa, tenang-tenang sudah. Kita bagi Datuk pula jawab apakah yang akan berkisar tentang 5 soalan dalam tempoh 2 minit setiap soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sibuk lah saya ni. Kalut. Yalah, saya tadi mai pun tunggu. Memang sibuk sungguh ni. Dah. Kena rapat dengan Mai tu. Dia macam tu. Okey. Sebab kita dah masuk dah Ya. kan, masa berkempen ni. Jadi kalut sikit lah nak kena pergi jumpa semua orang. Ya. Kan? Orang pun nak jumpa kita. Ya. Jadi kita kena pergi buat lah. Tak kira masa lah. Tapi minta maaf lah. Tak apa, besok lah tu. Azrul. Kita faham sentimen ataupun kita faham situasi dalam setiap kali berlakunya PRN ataupun PRU maupun PRK. Calon memang kena sibuk. Tak sibuk duduk rumah jangan jam tanding. Okey, baik. Okey Datuk. Perasaannya ataupun apa yang sekarang ni mungkin gemetar ataupun mungkin risau ataupun mungkin yakin atau macam mana selepas terpilih dan mewakili parti yang dilihat sebagai berpeluang cerah untuk menawan ataupun maintain di Bumi Kedah. Silakan. Baik, terima kasih Azrul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke soalan itu saya kena cakap kata saya yakin. Sebab ini adalah pilihan daripada parti dan saya akan pegang amanah ini dengan penuh keyakinan dan akan buat yang terbaik kepada insya-Allah kepada seluruh pengundi-pengundi dan juga rakyat keseluruhan untuk Kubang Rotan. Saya yakin insya-Allah. Yakin. InsyaAllah. Yakin. Yelah, tak yakin jangan bertanding. Yang pertama, semua orang tahu memang betul gelombang yang besar tsunami politik yang berlaku di Kedah, terutamanya semua kerusi parlimen tumbang, satu je yang dapat diselamatkan oleh PH, iaitu di Sungai Petani. Betul? Okey, tapi semua tumbang, termasuklah Kuala Kedah. Betul. Dan dia melibatkan kekalahan yang besar sehingga lebih 8,000 majoriti berlaku di Kuala Kedah. Dan apakah yang dapat dikaitkan dengan kedudukan PH sendiri dalam PRN kali ini di Kubang Rotan sendiri? Adakah benda itu berkait kekalahan yang besar di parlimen? Adakah dia akan memberi kesan berkait juga dengan apa yang akan berlaku di peringkat pelarian negeri ataupun di peringkat DUN Kubang Rotan 2 minit dari sekarang? Baik. Untuk makluman Saudara Azrul, sekarang memang kita tak nafikan bahawa gelombang Perikatan Nasional ataupun gelombang hijau yang dikatakan dan anak muda ini juga bukan saja berlaku di negeri Kedah, berlaku di Perlis. Perlis, Kedah, ujung utara Perak dan sebagainya. Yang tu kadang-kadang bila strategi mengena. Begitu juga pada PRU yang ke-14, iaitu berlaku gelombang masa zaman Pakatan Harapan. Tapi pada PRN kali ini dia sedikit sebanyak memberi kesan sebab penggabungan dua gabungan besar, iaitu parti gabungan Parti Melayu yang masuk dalam Pakatan Harapan, iaitu Parti UMNO itu sendiri, Barisan Nasional. Jadi bila gabungan itu seperti mana dulu kita pada PRU yang ke-14 itu, dulu kita ada 3-4 parti, Amanah, PKR dan DAP. Kita ada Parti Melayu adalah bersatu. Kali ini kita masuk bapa kepada Parti Melayu, iaitu bapa Parti Melayu iaitu Parti UMNO. Jadi bila Parti UMNO masuk, dia memberi kekuatan yang luar biasa. Tetapi kena meyakinkan ahli UMNO itu sendiri bahawa kali ini UMNO kena bangkit. UMNO kena bangkit daripada UMNO terus menurun. Jadi pada PRN inilah merupakan satu maruah kepada ahli UMNO untuk bangkit kembali dengan dia. Parti ini adalah parti Melayu, perjuangan orang Melayu. Tapi kalau dia tak bangkit, tak boleh tarik Undi Melayu bersama dengan Pakatan Harapan untuk memenangkan terutama dalam PRN di negeri Kedah. Jadi saya rasa gelombang itu ada tetapi sudah menyusut pada PRN kali ini berbanding dengan PRU ke-15. Kita nampak itu benda impact tu akan ada tak? Ada sikit-sikit, tetapi bagi saya hari itu contohnya saya boleh bagi data sikit. Dulu boleh katakan 80-20 based on data dulu.
Dan pada kali ini dah 56-44. Dah dekat-dekat dengan lepas pembaca. Okey. Itu dia. Tak boleh teruskan. Okey, baik. Kita tegas tak boleh teruskan. Okey. Adakah kemenangan besar PN ketika PRU yang ke-15 boleh dikaitkan dengan kemampuan PN dalam PRN kali ini, terutamanya di Kubang Rotan sendiri? 2 minit dari sekarang. Okey, kalau kita lihat PRU yang lepas, kita menang, PN menang untuk Kuala Kedah ni 28,000 lebih. Sebenarnya PRU yang lepas itu dengan PRN ni baru 7-8 bulan, 8 bulan macam tu, dekat lagi. Dan saya yakin sebenarnya dia akan memberi kesan, akan membantu PRN kali ini. Gelombang tu akan sampai. Gelombang tu akan sampai kalau bagi saya, insya-Allah. Kan kekuatan PN tu masih ada di Kubang Rotan ni. Kalau cakap Kubang Rotan lah. Mood orang-orang di sini macam mana nampak? Mood ni bila saya turun ni saya nampak semua positif dengan PN, dan saya yakin insya-Allah gelombang kemenangan PN untuk Kuala Kedah bagi parlimen itu pun akan berlaku untuk Kubang Rotan, insya-Allah. Ketika itu di PRU 15, Kubang Rotan sendiri macam mana dari segi undi untuk PN? Undi daripada PN tu bila kita campur dengan masa tu lawan 3 penjuru, 4 penjuru masa tu. Okey. Kalau kita tengok dengan PH campur dengan BN, majoriti tu masih kepada PN, Perikatan Nasional. So, sebab itu saya jawab soalan tu, saya yakin insya-Allah masih ada lagi gelombang untuk Perikatan Nasional untuk kali ini, insya-Allah. Disegar lagi. Masih kuat lagi. Orang kata apa, bukanlah sampai setahun 2 kan. Baru sangat. Baru sangat. 8 bulan macam tu. Kalau ditambahlah, okeylah, tak apalah, kita ambil kira lah. Sebab banyak tempat, banyak don yang yakin mereka boleh menguasai semula walaupun tumbang dalam PRU kerana katanya tak apa. Kalau dulu kalau tengok dari segi angka, mereka bermain dengan matematik. Kalau kata jumlah pengundi BN campur jumlah pengundi PH, kalau combine dua, PN tumbang teruk katanya. Kalau bermain dari segi matematik. Okey. Tapi masalahnya di Kuala Kedah, Kuala Kedah sendiri, parlimen di Kuala Kedah, kalau campur undi BN dan undi PH pun tak dapat tumbangkan PN. Kerana PN menang besar, majoritinya lebih 28,000. Undi mereka dapat lebih 50,000 ketika itu. So, adakah bantuan BN boleh diharapkan untuk membantu kemenangan PH di Kubang Rotan sendiri? 2 minit dari sekarang. Sudah tentu boleh, Saudara Azrul, sebabnya PHBN di Kuala Kedah ini disebabkan oleh kita cuma di Kubang Rotan yang paling lebih selamat berbanding dengan Pekalan Kundur dan Anak Bukit kalau ikut data hari itu. Tapi walaupun begitu, kita hanya kalah lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih. Jadi 3,000 lebih based on calculation kita, PH campur BN kita perlukan lagi 7,800 saja. Tambahan 7,800 lagi. Jadi saya yakin apabila kita turun, kita menyantuni masyarakat di bawah, dan mereka tahu sekarang ni bila kebetulan kita menjadi kerajaan persekutuan. Bila kita kerajaan persekutuan, maksudnya dengan orang Perdana Menterinya, dengan pimpinan-pimpinan menterinya sebagainya. Terbaru kalau kita tengok aura daripada Bapa Rahmah kita, iaitu Datuk Seri Salahuddin, dia Rahmah juga dia memberi impact kepada peringkat bawah. Dan rakyat rasa terkesan bagaimana kita kontrol kos hidup dan sebagainya. Jadi bagi data, bukan kata di Kuala Kedah, tetapi kalau Kedah ini bagi saya adalah PH campur BN, kita tambah 10%, kita boleh dapat 16 kursi. PH campur BN tambah 13%, kita boleh menang dapat kerajaan negeri Kedah. Mana nak cari tambahan tu? Tambahan 3 itu PH campur BN on data, kena campur yang paling worst, kita ambil tak balik based on yang worst sekali. Campur dengan 10 dengan 13%. Maksudnya Melayu punya vote saja yang diperlukan untuk memberi tambahan undi kepada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, kepada keluarga perpaduan. Saya sebutkan ini nombor PHBN tetapi lebih pada perpaduan. Bila keluarga perpaduan ini, kerana kita tahu bahawa seluruh dunia sekarang ini, unity government telah terbentuk di seluruh dunia dan terjadi pada negara dan ditakdirkan oleh Allah SWT kita membentuk. Walaupun kita ada musuh politik, tetapi demi kepentingan rakyat, sebenarnya kita boleh mengangkat kembali bila kita tolak ideologi politik untuk sama-sama kita angkat negara ini. Jadi saya rasa benda bagi ini, bagi saya kalau di Kubang Rotan,
Okey. Di Kubang Rotan, mungkin ada peluang. Ada peluang. Okey. Saya sambungkan. Saya sambungkanlah nak bagi habis ayat tu kan. Di Kubang Rotan mungkin ada peluang. Ada peluang. Mungkin ada peluang. Kalau pun ditambah undi antara PH dan juga PN, takkan mampu pun untuk nak menenggelamkan majoriti oleh PN di Kuala Kedah. Okey. So, soalannya adakah ini akan memberi satu kelebihan ataupun adakah ini akan dilihat sebagai satu peluang yang besar untuk PN mengekalkan kemenangan ataupun menawan Kubang Rotan ni sendiri? Baik, Azrul. Itu cerita PRU 15. Dia pusing. Kita buat teruskan. Okay. Itu cerita PRU 15. Ya. Saya tak naklah nak orang kata nak mendabik dada tajuk itu. Dengan numbers tu lah. Dengan numbers tu. Baik. Kita sebenarnya itu PRU yang ke-15. Kita ada 8 bulan ini untuk PRN ni. Sebenarnya pertambahan pengundi-pengundi baru ni ada beribu lagi. Lebih penting. Lebih penting. Jadi saya juga memfokuskan kepada pengundi-pengundi baru ini dan juga dengan kerja buat saya selama 3 tahun lebih di seluruh Kuala Kedah ini. Saya yakin pengundi-pengundi kan, tak kiralah UMNO ke kan, parti-parti lain, dia orang pun boleh menilai mungkin dengan kerja buat saya, dan saya juga mengharapkan kan rakyat ini melihat kerja buat saya ini akan menyokong usaha saya di bawah Perikatan Nasional untuk ambil alih Kubang Rotan ni. Itu saya harap begitulah. Di samping pengundi-pengundi muda yang saya cakap tadi, saya fokus ke arah pengundi-pengundi muda ini. Ya. Dan menurut Tuan Asmirul, mereka memerlukan lebih kurang 700 lebih pengundi-pengundi baru untuk pergi ke arah mereka. So bagaimana dengan PN? Adakah melihat pengundi-pengundi baru ni ada potensi untuk menghala ke PN? Sebenarnya bila saya turun ke bawah, saya melihat pengundi-pengundi muda ni, mereka ni berminat dengan Perikatan Nasional. Sebenarnya dia ada aura Perikatan Nasional. Saya cakap konteks dalam konteks Kubang Rotan ni, saya nampak anak-anak muda ini cenderung ke arah Perikatan Nasional. Saya nampak, saya insya-Allah dengan kerja buat kita yang saya ulang tadi dan kesungguhan daripada saya dan juga rakan-rakan dan juga parti sendiri bersatu dan juga gerakan dan juga PAS yang betul-betul bersungguh-sungguh bersama dengan Perikatan Nasional, saya yakin insya-Allah pengundi-pengundi muda ini terutama ini akan menyokong Perikatan Nasional. Pengundi-pengundi muda. Sentimen yang mana calon PN bukan dari kawasan Kubang Rotan sendiri dan dikatakan lebih banyak menetap di Kuala Lumpur. Jadi adakah sentimen ini boleh mempengaruhi pengundi? PN. Maksudnya calon PN. Oh, calon PN. Calon PN bukan dari sini. Dan lebih kerap menetap di Kuala Lumpur katanya. Itu yang saya dapat baca-baca daripada dari pelbagai. Yes. Adakah itu akan mempengaruhi pengundi untuk memilih calon yang dekat dengan mereka? Yang tu 2 minit dari sekarang. Okey. Yang tu advantage sikitlah pada saya. Kalau main bola ni, bola kat kaki saya lah. Contoh dia macam tu. Satu, based on track record saya sebagai Exco Kerajaan Negeri, track record saya sebagai adun di kawasan, dan saya adalah anak tempatan di Kuala Kedah. Saya adalah anak kampung Lorong Mayat, Kampung Tengah. Mak saya daripada situ dan bapa saya daripada Kampung Ulu. Dan saya beranak di Kuala Sungai. Mengaji Quran di Kubang Rotan. Geng ikan temenung lah. Maksudnya Gulai Temenung lah. Geng Gulai Temenung. Jadi maksudnya dengan sentimen lokal, itu sikit ada advantage kepada saya lah. Bukan kata kita main bola ni, kadang-kadang kita taktikalnya lah dari segi politik macam main bola bagi saya. Jadi dari segi taktikalnya ada sedikit advantage kepada saya yang memberi servis selama 5 tahun. Yang tu satu benda. Yang kedua ialah bagaimana kita nak melihat apa kita punya direction yang kita bawa kepada masyarakat kita sempat, nelayan, petani dan juga peniaga dan penjajah kecil dan juga usahawan muda. Bagi saya ada 4 trust yang saya bawa kat situlah. So mereka boleh nampak, tetapi tidak kesempatan saya semasa menjadi kerajaan, jadi Exco Kerajaan Negeri, beberapa projek-projek yang tak sampai saya laksanakan. Tapi sampai sekarang tidak laksanakan, tapi kita diberi mandat Kerajaan Negeri dan juga dimenang di Dun Kubang Rotan, sumbang beri untuk menjadi Kerajaan Negeri, kita boleh laksanakan. Contohnya, kita boleh buat waterfront di Kuala Kedah. InsyaAllah. Yang tu saya begitu optimis untuk kita buat mendapatkan
untuk memberi kepada rakyat di Kuala Kedah. Contohnya dalam bidang pelancongan, beri kesan pada ekonomi, pada peniaga-peniaga kecil. Datuk ni banyak habis masa dekat KL. Kata depa. Tapi sebenarnya benda ni saya pun sentimen pengundi ataupun calon dari luar ni biasa sebenarnya. Kalau saya biasalah. Cuma menjawab soalan ini, benarkah begitu dan juga adakah ia akan mempengaruhi pengundi untuk nak menidakkan peluang Datuk apabila Datuk dilihat sebagai calon muka luar yang hadir ke bumi kebangsaan? Baik, saya cerita sikit dalam masa 2 minit ni. Saya ni asal saya Kampung Tengah, Padang Hang. Padang Hang. Yang salah faham Padang Hang tu Padang aku, Padang Hang tak betul dia. Okey, sambung. Okey, sambung. Padang Hang ni di bawah Parlimen Kuala Kedah. Parlimen Kedah. Dalam Parlimen Kuala Kedah ini. Walaupun dia dun anak bukit, tapi dia dalam Parlimen Kuala Kedah. Saya ni Usaha Bersatu Kuala Kedah. Dan sebenarnya Azrul, saya ni Kubang Rotan ni bukan asing dengan saya. Kira dulu masa budak-budak ni, masa muda-muda ni, umur 5, 6, 17 ni, duk main ke Kuala Kedah ni. Duk jalan ikut tu pun. Kawan-kawan pun ramai di sana. Dan orang kata saya ni... Game stok lama ni. Okey, kita ingat, kita tahu. Game gaduh kuat ni. Jadi saya nak bagi tahu, ramai kawan saya banyak di Kubang Rotan, banyak di Kuala Kedah nak bagi tahu. Dan saya kalau orang kata saya habis masa di Kuala Lumpur, saya rasa saya kerap balik. Saya di hari ni buat bendang ni tu. Jangan main. Tak mana? Saya buat bendang kat Padang Hang, jangan main. Saya buat bendang sampai di hari ni. Padang Hang Padang aku. Sambung. Okey. Jadi nak bagi tahu, saya ni saya rasa dengan kerja buat saya duk turun keseluruhan Kuala Kedah ni, saya rasa masyarakat mengenali nama Tok Leh tu, insya-Allah. Dan ramai pun duk turun ala ni pun semua kenal sebab saya duk pi. Sebab saya ni tak anggap kata Kubang Rotan tu saya luar. Sebab tu saya terima untuk jadi calon, sebab itu juga sebahagian dari tempat saya. Dan saya menafikanlah kata saya duk habis masa di KL selama-lamanya. Taklah. Saya mak ayah ada lagi lah, Zul. Mak ayah ada lagi, bendang pun ada, nak beritahu. Ada juga bisnes sikit-sikit. Bisnes macam Dobi tu. Sebenarnya itu adalah untuk bagi balik kepada masyarakat. Sebenarnya kerja buat untuk masyarakat ni dah lama. Dah lama. Jadi saya tak apa setuju kalau orang cakap kata saya duk habis masa di KL sama. Mana ada, Zul. Memang saya banyak di tempat saya di Padang Hang. IC pun duduk di Padang Hang lagi. 02 lah. 02. Kita geng 02 kan. Okey. Saya rasa itu sikit sebanyak lah bagi pencerahan. Tengok. Bila kena soalan yang padu, dia akan capai ke puncak dia. Kan? Okey, baik. Tapi sungguhlah orang Kedah ni tetap orang Kedah lah. Tapi yang kata sampai mendakwa bahawa akan kehilangan penyokong ataupun sokongan tu tidaklah kot. Kan? Mustahil sampai ke arah tu kan. Pengalaman sebagai Esko Kerajaan Negeri dan juga masih lagi penyandang kepada DUN Kubang Rotan. So adakah ini juga kuat untuk menarik sokongan pengundi kerana mesti ada projek-projek yang telah berjaya dilaksanakan sebelum ini dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan setiap 2 minit. Okey, sebagai Esko Kerajaan Negeri dahulu, pertama saya laksanakan dan telah berjaya laksanakan, air tangan saya adalah Kedah Digital Library daripada kosong dulu sehingga Esko siap. apa? Saya Esko Pelancongan Seni Budaya, Esko Usahawan dan Koperasi dan juga Esko Belia dan Sukan. Satu, saya pernah berjaya bawa balik projek Kedah Digital Library 15 juta untuk negeri Kedah dan telah dilaksanakan untuk anak-anak Kedah dalam pendidikan. Kedua, saya bawa 2 kali final bola sepak negeri Kedah. Yang ni orang tak boleh bawa lagi. Kalau Sanusi tak boleh bawa lagi. Pak MB. Tapi dulu Kedah 5 kali final. Jadi setahun. Okey. So, maksudnya 2 kali final kita boleh bawa sampai ke FC. Kita biasa bawa, dan antara projek lah saya mengangkat stadium 4.5 juta. Tambah 1 juta saya proses status tanah. So 5 juta kita bawa balik untuk stadium, 2 juta untuk Kedah Tourism, 4 juta untuk muzium negeri Kedah daripada 2.5 punya bajet ke 4 juta. Dengan JICA Jepun untuk usahawan-usahawan muda lebih kurang 2 juta. Tapi terus tak bergerak di atas sebab COVID dan juga jatuh kerajaan. Dan antara lain projek-projek ini banyak lagi. Sebab tu event boleh dikatakan setiap 2 minggu kita ada event domestik tetapi international di Langkawi. Masa tu kita punya peningkatan pelancongan di Langkawi meningkat 15% secara mendadak. Sebab tu Qatar Airways datang berbincang dan saya berjumpa dengan CEO Qatar Airways, Syekh
Akbar Al-Bakir telah datang ke sini berbincang dengan dia. Lepas tu last kali kita dah hilang. So memberi kesan kepada ekonomi negara bila COVID dan juga di bawah kajian dah terdahulu lah. Jadi antara lain saya rasa tentang box kaca tu apa tu dekat Alustar Tower tu, saya bawa balik untuk daripada KL Tower untuk ke Alustar Tower. Jadi itu baru setahun. Baru setahun. Itu baru setahun. Sejauh mana Datuk lihat potensi ataupun peluang yang Datuk ada untuk mencabar kedudukan dia? Sebab Datuk muka baru, newcomer. Dia pula senior dalam politik. Dan tua setahun pada Datuk lah. Dia 46 kot. 46 ya. So mungkin Datuk boleh ulas pasal situasi itu. Kalau kita tengok kalau penyandang itu satu kelebihan, boleh cakap kelebihan. Tapi dalam masa sama juga dia boleh jadi kelemahan. Logik. Kan? Logik. Sebab dia dah diberi peluang. Ya. Untuk memimpin Kubang Watan ini kan, apa yang dia janji, apa yang dia dah buat selama jadi exco, mungkin apa yang dia dah laksanakan. Macam mana dia serve rakyat, masyarakat keseluruhannya kan. So benda itu saya tidak akan ulas di sini kan, rakyat keseluruhannya lah yang akan menilai benda tu. Jadi saya ini saya tidak kira itu, Azrul. Kalau Azrul cakap kelebihan lah. Tapi dalam masa sama saya nak bagi tahu di situ juga mungkin jadi kelemahan. Jadi saya hanya buat kerja saya. Saya hanya turun dan cuba saya upaya saya untuk saya orang kata apa, war-warkan apa yang saya nak buat. Saya tu cakap kepada rakyat keseluruhan masyarakat bila saya jumpa, bagi peluang untuk apa yang saya nak buat 1 2 3 4, saya dah cakap semua. So saya harap rakyat akan bagi peluang kepada saya untuk tengok pimpin Kubang Watan, tengok insya-Allah. Macam tu. Apakah yang perlu diberi tumpuan di Kubang Watan sendiri? Yang menjadi kehendak pengundi-pengundi di sini yang mungkin sejak zaman berzaman, tahun bertahun tak dapat lagi diselesaikan, dan kali ini mungkin dapat dilihat bakal dapat dilaksanakan selepas ini. 2 minit Rizka. Apa dia tu? Apa yang mungkin dilihat yang diperlukan oleh orang Kubang Watan sendiri, yang dilihatnya perlu diberi perhatian penuh. Okey. Baik, untuk orang Kubang Watan ni dia ada 2 segmen yang besar, iaitu satu segmen pertanian dan satu ada segmen perikanan dalam nelayan. Kuala Kedah kan? Dan satu lagi segmen 3 iaitu dalam usahawan, penjajah dan peniaga kecil. Jadi dalam bidang pertanian ini, kalau kita tengok bahawa segmen ini ialah pertanian ini perlukan anak-anak muda yang kita tanamkan minat, tapi bagaimana kita nak bawa minat mereka itu untuk mereka menjadi kejayaan dan juga mereka memberi impact kepada ekonomi mereka, pendapatan mereka. Dan yang kedua adalah tentang nelayan lah. Sebab tu saya telah meletakkan satu cadangan saya dalam manifesto di bawah Kerajaan Perpaduan Kedah untuk Institut Kemahiran Perikanan. Dan kita tidak ada, kita Kolej Pertanian, tapi kita tidak ada Institut Kemahiran Perikanan. Itu nelayan yang kita didik. Kadang-kadang kita terpaksa bawa tekon-tekon daripada Thailand. Yang ketiga tentang usahawan. Usahawan peniaga kecil ini kena beli platform kepada mereka. Bila kita bagi platform kepada mereka untuk mereka ada tempat bagi training, ada sedikit dana, dan dalam masa sama juga tempat kawasan Kuala Kedah ini sebenarnya banyak benda yang boleh buat. Sebab tu saya kata waterfront, selalu saya sebut boleh lakukan. Saya dah ada proposal, dah hampir dapat. Jadi dia memberi kesan yang cukup besar. Tapi taklah dilaksanakan sampai sekarang lah. Kalau orang tu sembang-sembang bilion-bilion tak dapat juga. Tapi saya nak bagi tahu kat sini ialah sikit. Tapi sebenarnya kita nak benda itu reality, fact and figure. Because I'm a chartered accountant yang bertauliah, dan saya nak benda tu supaya memberi kesan kepada masyarakat di peringkat bawahan. Petani, nelayan dan juga penjajah dan peniaga kecil. Termasuk kepada usahawan permotoran untuk anak-anak muda. Dan benda ini telah pun saya cadangkan sampai ke peringkat persekutuan. Dengan menteri-menteri saya dah cakap supaya kita ada drag race, motocross, sebagainya, tetapi yang beri segmen ekonomi kepada anak-anak muda ini, bukan dalam equipment, aksesori motor dan sebagainya, baru dia beli kesan yang besar. Tak hanya merempit, mereka berlumba mengikut kerjaya, ada coaching, ada management dan lain-lain. Itu mungkin kelebihan buat beliau. Tapi itu mungkin kelemahan, kerana mungkin orang melihat ada benda yang belum selesai. Dah bagi peluang lama tak dapat buat. Mungkin begitu pandangan di luar sana. So mungkin Datuk boleh huraikan apakah yang dilihat yang perlu diberi tumpuan di DUN ini dan perlu ditambah baik untuk yang mereka nak daripada seorang pemimpin ataupun adun di Kubang Rotan. Baik Azrul.
Saya ni apabila Azrul bagi peluang ini untuk kita bercakap soal PRN ini, saya secara jujurnya, saya ni beriltizam sebenarnya. Saya untuk menggilap potensi Kubang Rotan itu dan juga memakmurkan rakyatnya, masyarakatnya. Dan saya nak bagi tumpuan kepada peningkatan taraf ekonomi, pendidikan, dan dalam masa yang sama tak nak abaikan anak-anak muda ini. Saya nak bagi perhatian semua. Dan kita sebut ekonomi ni dia macam-macam lah kan. Ada situ ada petani, ada nelayan dan juga ada peniaga-peniaga. Sebab itu saya turun ke bawah saya beritahu. Kubang Rotan ni perlu dibanyakkan dengan program-program untuk datang ke Kubang Rotan, untuk orang kata memakmurkan situ, orang peniaga-peniaga boleh hidup dan sebagainya. Dan masyarakat di situ boleh ambil kesempatan untuk cari duit lebih dan sebagainya. So kita kena wujudkan banyak program di Kubang Rotan. Itu satu. Yang keduanya, Azrul, anak-anak muda itu sendiri. Kita ni dah umur 45 ini, kita dah lalu macam-macam. Okay? Untuk sampai ke Kuala Lumpur, untuk sampai pada hari inilah lalu macam-macam. Sebenarnya anak muda ini perlu diberi perhatian. Sebab mereka ini yang akan memimpin pula orang kata Kubang Rotan ni ke depan hari. Jadi kita kena membimbing mereka, kita kena bersama dengan mereka, kita kena penuhi apa yang mereka ada. Dan saya sendiri, insya-Allah saya akan buat sekretariat khas untuk belia. Untuk semua libatkan belia ini, nak beritahu. Dan yang penting sekali dalam masa sama, nak beritahu, sementara ada 2-3 second ni nak ni. Dah tentunya saya, sebab Kubang Rotan ni masih ramai orang-orang yang memerlukan perhatian. Nak cakap miskin ni, banyak benda yang ni kan. Jadi saya sebenarnya serius untuk membantu mereka. Saya akan layan sungguh. Saya akan ambil berat sungguh tentang masalah-masalah rakyat ini. Banyak benda tu orang duk mengaduhai kepada kita ni. Dan mereka nak kesungguhan seriusnya kita ni untuk memimpin mereka. Okey, memimpin mereka ke arah kebaikan. Mungkin tak apa, kita bagi sikit ruang lagi untuk Tuan Azmirul untuk kali ini kepada pengundi-pengundi di luar sana, di Kubang Rotan sendiri, untuk keluar mengundi, memberi sokongan, pangkah nombor berapa dan sebagainya, kempen lah sikit. Okey, kita bagi masa lebih kurang sekitar 2 minit juga untuk sedikit pada mereka. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmirul Anwar bin Aris, calon nombor 1 pada PRN kali ini. Keluarlah beramai-ramai pada 12 bulan Ogos ini ke tempat mengundi. Dan saya minta doa daripada tuan-tuan dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar kesilapan saya semasa saya menjadi adun dan esko kerajaan negeri sebelum ini. Jadi perjuangan saya adalah perjuangan di peringkat anak Kuala Kedah. Saya anak Kuala Kedah, saya anak Ayak Masin. Saya tahu bagaimana nak masyarakat di Kuala Kedah ini patut kita santuni lagu mana. Tapi yang pentingnya ia memberi kesan di peringkat bawah. Contohnya kita tahu tentang isu nelayan, isu petani-petani, isu anak usahawan-usahawan kecil, penjajah-penjajah kecil yang memberi impak di peringkat bawah. Dan dengan adanya kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, kita nak, sebab itu tagline kami ialah kalih bagi sama supaya kerajaan negeri itu mesti bersama dengan kerajaan persekutuan untuk memudahkan, untuk sinkronaskan, koordinatkan semua bentuk sistem, peruntukan-peruntukan, projek-projek dan sebagainya. Kalau Kedah kita perlukan tanah dan persekutuan kita perlukan dana. Jadi kalau kita combine ini, ia memberi kesan yang dapatnya ialah pihak rakyat di bawah peringkat bawah. Tetapi kalau hanya kerajaan negeri dan persekutuan, agak sukar kadang-kadang ada sedikit kegusaran dekat situ. Tapi walau bagaimanapun saya memohon supaya rakan-rakan kita, iaitu Mak Menakan saya ke, Pak Menakan ke, Ayah, Bonda dan sekalian mendoakan kami dan membantu kempen juga kepada rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama menyokong Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan ini. Saya di Dun Kubang Rotan adalah Pakatan Harapan supaya kita menang pada di Dun N16 Kubang Rotan. Dan insya-Allah kita boleh mengambil kerajaan negeri Kedah. Okey, khas untuk orang-orang Kubang Rotan, saya nak bagi tahu saya beriltizam. Macam saya ulang tadi, untuk memakmurkan rakyat di Kubang Rotan keseluruhannya
dan saya nak bagi penekanan kepada peningkatan taraf ekonomi, pendidikan dan juga untuk bersama dengan belia-belia anak-anak muda di Kubang Rotan itu sendiri. Saya menyeru kepada semua anak-anak muda kan yang ada kan kali ini mungkin ada yang pertama kali nak pergi mengundi ini, berilah kepercayaan kepada Perikatan Nasional untuk memimpin Kubang Rotan dan insya-Allah saya beriltizam untuk menjadi wakil rakyat yang adil. Saya nak telus, ikhlas kepada seluruh masyarakat, tak kira bangsa dan juga agama. Insya-Allah saya nak ajak semua orang untuk sama-sama kita bangunkan, kita majukan Kubang Rotan kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini manfaat dia besar untuk keseluruhannya orang-orang Kubang Rotan ni. Saya rasa itu saja daripada saya, Azrul. Terima kasih banyak. Okey. Sebenarnya kan bila kita bermain dengan tengah timer ni, memang mana-mana calon pun dia akan panik. Tapi alhamdulillah tak rasa risau dengan masa yang berjalan. Kan. Okey. Terbaik Datuk, orang yang lahir tahun 78 memang hebat. Memang hebat. Kita umur sama kan. Kita umur sama. Tahun 78, umur 45. Cuma beza dia saya sampai umur 45 tak dapat tanding yang gini. Datuk merasa dah. Dan juga yang membezakan dia pula ialah bukan yang menyamakan kita ialah kita ni geng bus stop lama. Kenangan tahun tu memang geng bus stop lama. Geng Kuala Kedah duk bertembung dengan Telaga Mah. Dia. Betul. Kan? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Kuala tahu. Kedah dah baik dah. Dulu memang Telaga Mah, Kuala Kedah tu dia kan, betul kan? Tapi Kuala Kedah sekarang ni Kuala Kedah yang hebat. Lah ni depa dah mula orang tahu jadi satu daerah yang cemerlang, yang baik kan, yang dulu pantang sebut Kuala Kedah kan. Dia dua lah Telaga Mah dengan Kuala Kedah. Pantang tembung kan. Kita buat Datuk. So Datuk, semoga Datuk sukses dalam PRN kali ini dan insya-Allah kita doakan yang terbaik tanpa ada perbalahan di kawasan Kubang Rotan ni, dan kita mengharapkan pengundi jangan lupa hadir mengundi. Ramai 50,000 lebih pengundi di sini. 50,233 pengundi yang akan perlu hadir untuk menentukan siapakah calon yang terbaik bagi diri anda. Saya tak akan pengaruhi siapa. Itu hak anda semua. Dan anda nilai sendiri. Hadir mengundi 12 Ogos. Pilih yang terbaik insya-Allah untuk pembangunan di Kubang Rotan. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.